Rakyat tercekik, wakil rakyat tepuk tangan naik gaji. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim melahirkan kekesalan terhadap sikap pemimpin Kerajaan Sabah yang dilihat tidak ada sikap empati kepada rakyat yang kini sedang dalam kesusahan. Saya ambil maklum keputusan Dewan Undangan Negeri Sabah meluluskan usul menaikkan saraan Ketua Menteri, Ahli Dewan Undangan Negeri dan anggota pentadbiran negeri yang lain. Saya kesal dengan keputusan ini sedangkan rakyat sedang bergelut dengan permasalahan kos sara hidup yang tinggi, kata Anwar dalam satu kenyataan. Usul untuk rang undang-undang anggota pentadbiran dan ahli Dewan Undangan Saraan Pindaan 2022 dicadangkan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Nur itu telah diluluskan dengan suara terbanyak kemarin. Peningkatan saraan adalah antara RM2,000 hingga hampir RM10,000 sebulan. Contohnya saraan Ketua Menteri yang sebelum ini RM23,595 sebulan dinaikkan kepada RM33,000 iaitu kenaikan sebanyak RM9,438. Timbalan Ketua Menteri pula dinaikkan sebanyak RM8,350 daripada RM20,872.50 kepada RM29,221.50. Menteri, Pembantu Menteri, Speaker, Timbalan Speaker, Ahli Dewan Undangan Negeri dan Setiausaha Politik juga dinaikkan saraan mereka. Kata Haji Ji yang juga Menteri Keuangan kedua Sabah, implikasi keuangan kerajaan negeri untuk pelaksanaan kenaikan saraan itu tidak terlalu berat kerana hanya melibatkan jumlah RM5.6 juta setahun. Apa yang kita boleh buat dengan RM5.6 juta jika saraan mereka tidak dinaikkan? Dengan jumlah RM5.6 juta, kita boleh beri satu botol minyak masak 5 kg kepada 133,333 rakyat Sabah yang kurang berkemampuan. Baru sahaja Ketua Setiausaha Pembendaharaan Kementerian Keuangan MOF Datuk Seri Asri Hamidun mengeluarkan garis panduan perbelanjaan bagi setiap kementerian, jabatan dan agensi untuk melaksanakan penjimatan. Katanya langkah kerajaan untuk melaksanakan subsidi barangan keperluan dan kawalan harga bagi mengurangkan impak inflasi menyebabkan perbelanjaan bantuan dan subsidi diunjurkan mencecah RM77.7 bilion berbanding peruntukan RM31 bilion yang diluluskan dalam bajet 2022. Kementerian, Jabatan, Agensi, Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat Jaminan Kerajaan CLBG perlu menyusun semula program serta aktiviti dan menguruskan aliran tunai mengikut keutamaan dengan memastikan tidak membuat trade-off ke atas program dan aktiviti yang memfokuskan kepada kesejahteraan rakyat. Jelasnya dilaporkan bernama. Tiba-tiba Ketua Menteri Sabah sibuk menaikkan gaji atau saraan ahli kabinet dan ahli Dewan Undangan Negeri termasuk Setiausaha Politik di negeri berkenaan. Tindakan itu langsung tidak selari dengan seruan penjimatan oleh Kementerian Keuangan Malaysia. Malah ia menyongsang seolah-olah mencabar usaha untuk berjimat cermat seperti yang dianjurkan Kementerian Keuangan. Dalam hubungan ini, Anwar menyeru kerajaan Sabah supaya mengutamakan kebajikan rakyat. Saya ingin mengingatkan semua pemimpin agar sentiasa mementingkan kebajikan rakyat berbanding keperluan diri sendiri, terutamanya waktu yang sangat memprihatinkan saat ini. Saya menggesa agar keputusan ini tidak diteruskan dengan mengambil kira kesusahan dan kepayahan rakyat, tegasnya. Sementara itu, bekas Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Syafiee Apdal mempertikai kenaikan gaji Speaker dan Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah yang lebih tinggi berbanding ahli Dewan Undangan Negeri. Menurut Presiden Warisan itu, Speaker dan Timbalan tidak ada kawasan untuk dijaga. Saya melihat perlu dijelaskan apa formula yang digunakan tentang kenaikan gaji. Kalau nak spesifik untuk Speaker, Timbalan Speaker naik RM5,000, Dewan Negeri naik RM3,000. Apa asas yang kita gunakan? Kalau persoalan dia untuk kepentingan rakyat, Speaker, Timbalan Speaker tidak ada kawasan yang nak dijaga. Naik RM5,000. Yang ahli Dewan Undangan Negeri pula naik RM3,000 sahaja. Yang banyak kawasan dia, katanya, dipetik Sinar Harian. Menurut Syafiee, walaupun kerajaan negeri mempunyai pendapatan yang banyak ketika ini berikutan peningkatan hasil daripada kutipan cukai dan royalti, namun dalam keadaan ekonomi semasa, ia tidak sesuai dilaksanakan. Saya tahu banding dengan negeri-negeri lain, gaji ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak dan menteri jauh lebih besar daripada kita. Tetapi adakah perkara ini sesuai atau tidak dalam keadaan ekonomi yang semakin membebankan rakyat? Hutang negara semakin meningkat. Saya sebenarnya tidak setuju dengan apa yang dilakukan ini, tegasnya. Apakah yang sedang dalam pemikiran Ketua Menteri Sabah dan gerombolannya? Bolehkah pimpinan tertinggi bersatu yang kononnya berjuang dengan integriti tapi urus yang baik, anti rasuah dan anti salah guna kuasa
demi memberi manfaat kepada keseluruhan rakyat, menasihati Hajiji supaya faham bagaimana senario yang dihadapi rakyat ketika ini, di mana yang dikatakan tak diurus baik itu apabila kalian mengisi kocek masing-masing dengan dana kerajaan, sedangkan rakyat sedang dihimpit kos sara hidup yang meningkat kerana inflasi. Masa kalian nak jadi wakil rakyat, kalian cari rakyat. Tetapi setelah menjadi wakil rakyat, kalian lupakan rakyat. Kebebalan apakah ini? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.